Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan berbincang dan berdiskusi berkenaan dengan kursus sejarah Malaysia atau nama lainnya dikenali sebagai kursus hubungan etnik, yang mana kod kursus ini adalah CTU 555 ataupun CTU 553. Baiklah, kenapa kursus yang sama mempunyai dua nama? Untuk makluman para pelajar yang dikasihi sekalian, kursus ini dinamakan sebagai kursus sejarah Malaysia CTU 555 ditawarkan kepada para pelajar dalam kampus ataupun para pelajar sepenuh masa. Manakala kursus ini dinamakan sebagai kursus hubungan etnik ataupun CTU 553 ditawarkan kepada pelajar-pelajar out campus, pelajar-pelajar luar kampus yang terdiri daripada pelajar-pelajar PLK dan juga EPJJ. Baik, kenapa agaknya? Kerana nanti kita akan lihat dari sudut assessment ataupun penilaiannya akan mempunyai sedikit perbezaan. Di antara isi kandungan perbincangan kita pada kali ini, kita akan terlebih dahulu melihat kepada pengenalan kursus ataupun introduction to the course. Kemudian kita akan melihat kepada objektif kursus, mengapa agaknya kursus ini nak ditawarkan kepada para pelajar. Apakah objektif yang kita nak capai daripada kursus ini? Seterusnya kita juga akan bercakap berkenaan dengan course syllabus, apakah intipati isi kandungan yang akan kita pelajari bersama-sama di sepanjang 14 minggu pada semester ini. Seterusnya kita akan bercakap berkenaan dengan penilaian ataupun assessment. Jadi di sinilah tadi sedikit perbezaan berkenaan dengan assessment, di mana kalau pelajar sepenuh masa full time, mereka ini akan memiliki sebab mereka ini ada kelebihan di mana mereka ini tinggal di kampus dan boleh melaksanakan banyak tugasan berkumpulan, manakala untuk pelajar-pelajar luar kampus kita mempunyai sedikit kekangan, walaupun kita mempunyai kekuatan. Sebab apa? Sebab kita ada semangat, namun begitu kita ada kekangan dari sudut masa dan tempat. Jadi untuk itu penilaiannya adalah sedikit berbeza dengan pelajar-pelajar yang full time. Jadi ini juga kita akan bincangkan nanti. Seterusnya kita akan bercakap berkenaan dengan senarai buku rujukan ataupun reading list yang boleh kita jadikan panduan untuk kita memahami kursus ini dengan lebih mendalam. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sebagai pengenalannya, kursus ini membincangkan berkenaan dengan konsep asas dan latar belakang kewujudan tanah air tercinta kita, iaitulah Malaysia. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawa Malaysia sebelum ini dikenali sebagai Tanah Melayu yang merupakan sebahagian daripada Nusantara, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai Malay Archipelago, iaitulah Kepulauan Tanah Melayu. Jadi di Kepulauan Tanah Melayu itu sendiri terdiri daripada dua kelompok orang Melayu yang kita namakan sebagai orang Melayu Laut dan kemudian orang Melayu Darat. Yang mana kita tahu orang Melayu Laut ni iaitulah mereka yang suka tinggal di persisiran pantai, di muara-muara sungai, yang mana mereka ini adalah golongan explorer. Mereka ini rajin melaksanakan ekspedisi demi ekspedisi untuk mencari wilayah-wilayah baru, untuk meneroka dan membangunkan wilayah baru. Sama ada mereka nak melaksanakan penempatan baru, pertanian ataupun pembangunan wilayah-wilayah tersebut. Dan di sana juga adanya orang yang saya sebutkan tadi sebagai orang Melayu Darat, di mana orang Melayu Darat ini terdiri daripada golongan-golongan yang suka tinggal berkelompok di bukit. Yang inilah yang kita namakan orang asal ataupun aborigines, iaitulah orang-orang yang terdiri, orang-orang Melayu yang terdiri daripada kelompok-kelompok orang-orang asli lah, yang mana mereka ini memang tinggal berkelompok di kawasan mereka ataupun di wilayah mereka. Mereka ini tidak mingle dengan masyarakat yang sebagaimana orang Melayu Laut.
Jadi apakah hasil daripada eksplorasi tersebut ataupun ekspedisi tersebut para pelajar? Lahirlah ya Tanah Melaka ataupun Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, yang nanti kita akan bincangkan kemudian. Cumanya kewujudan kemandirian Melaka itu tadi ya, apabila lahir sebagai sebuah kota metropolitan yang menyebabkan datanglah interest ataupun datanglah keinginan orang-orang luar daripada Kepulauan Tanah Melayu ini untuk melihat sendiri apakah yang dinamakan sebagai Melaka ini. Ya, maka dengan sendirinya datanglah kelompok daripada Asia Barat, daripada India, daripada Gujarat, daripada Timur Tengah, ya, negara-negara Arab sendiri, dan juga mendatangkan ya minat ya kelompok-kelompok yang daripada Eropah seperti orang Portugis, Belanda, Spanyol dan juga Inggeris, dan kemudian daripada wilayah China sendiri yang mereka ini datang dan kemudiannya mempluralitikan masyarakat yang wujud di Tanah Melayu. Baik, so untuk itu ya kita akan berbincang berkenaan dengan latar belakang bagaimana kewujudan masyarakat berbilang kaum itu ya yang sehingga kini dapat kita lihat di Malaysia, dan kemudian kita juga akan bercakap berkenaan dengan realiti sosial masa kini, hubungan etnik yang terjalin di antara bangsa-bangsa yang berlainan ini. Ya, jadi dan kita juga ya target kita bila kita berbincang berkenaan dengan realiti sosial ni bukan untuk kita mencari titik perbezaan, bahkan kita nak mencari titik persamaan supaya wujudnya kesepaduan sosial. Dan tujuan kursus ini juga adalah untuk memberi kesedaran dan penghayatan dalam mengurus kepelbagaian ke arah pengukuhan negara bangsa berasaskan nilai-nilai murni. Baik, kenapa saya sebut negara bangsa? Because rakyat di Tanah Melayu ataupun di Malaysia pada hari ini, selepas kita merdeka namanya Malaysia, ya, maka kita lihat rakyat saat ini adalah rakyat yang berbilang bangsa, sudah pun berlaku asimilasi ya di antara bangsa-bangsa ini. Apa maksud asimilasi? Ya, di mana lahirnya perkahwinan di antara penduduk asal ya, penduduk tempatan ataupun orang Melayu dengan kelompok-kelompok migrasi yang akhirnya ya melahirkan satu kelompok masyarakat yang baru. Kalau misalnya perkahwinan di antara orang Melayu dengan orang Arab melahirkan generasi Syarif dan Syarifah, ya, kalau misalnya perkahwinan di antara orang India dengan orang Melayu melahirkan kelompok Mamu dan Mami, yang manakala kelompok daripada China pula ya, migrasi China apabila berkahwin dengan masyarakat Melayu tempatan maka melahirkan satu generasi baru yang kita namakan sebagai baba dan nyonya. Jadi untuk itu bila berlaku kepelbagaian bangsa ini, apakah impak dia? Baik, impak dia adalah lahirlah ya suatu hasrat untuk melahirkan sebuah negara yang baru yang kita namakan sebagai negara bangsa, tanpa melunturkan identiti asal setiap masyarakat ataupun setiap kaum tersebut. Makna dia di Malaysia mungkin kita sedikit berbeza dengan Indonesia, kita berbeza dengan Singapura, kita berbeza dengan Thailand, because di Malaysia apa yang kita cuba highlightkan adalah integrasi nasional, di mana kita akan membawa satu identiti yang sama, iaitu Melayu, iaitulah Malaysia ya, Malaysian ya, tetapi masih lagi mengekalkan identiti asal iaitulah Melayu, Cina, India dan pelbagai lagi ya kaum dan juga etnik terbesar yang wujud di Malaysia ya. Jadi inilah yang kita akan bincangkan. Kemudian pengajaran dan pembelajaran ya di dalam kursus ini akan dilaksanakan ya berasaskan kepada pengalaman-pengalaman. Jadi itu sebabnya untuk pelajar-pelajar EPJJ ni ataupun untuk pelajar luar kampus ni bentuk ya pengajarannya adalah sedikit berbeza, sebab kita akan lebih pakai pengalaman-pengalaman ya, pengajaran-pengajaran yang kita dapat lihat ya di dalam keadaan masyarakat di Malaysia ini bermula daripada kita merdeka sehinggalah ke hari ini ya, dan penilaiannya juga ya akan sedikit berbeza ya dengan pelajar-pelajar full time ataupun pelajar-pelajar dalam kampus ya. Dan pada akhir kursus ini, apa target kita? Kita mengharapkan ya para pelajar akan dapat mengamalkan nilai-nilai murni, mempunyai jati diri kebangsaan dan menerima kepelbagaian sosio-budaya etnik yang wujud di Malaysia. Jadi itu yang kita harapkan ya daripada kursus hubungan etnik ini.
Baiklah, apakah objektif kursus ini? Ya, jadi kursus ini ditawarkan kepada para pelajar sama ada di IPTA maupun di IPTS. Ya, ianya merupakan kursus teras ataupun subjek teras yang diwajibkan kepada semua pelajar. Ya, sama ada di institusi pengajian awam maupun di institusi pengajian swasta. Ya, mengapa? Maka mari kita lihat kepada matlamat kursus ini ditawarkan kepada para pelajar. Yang pertamanya, objektif kursus ini adalah untuk membincangkan isu dan cabaran dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Baik, mengapa kita nak bincang tentang isu? Mengapa kita nak merungkai semula ya isu-isu yang pernah berlaku di Malaysia? Jawapannya adalah bukan untuk kita bercakap berkenaan dengan sisi hitam ya ataupun perkara-perkara yang menyedihkan yang pernah berlaku di dalam isu-isu tersebut. Sebaliknya, kita nak melihat kepada solusi bagaimana kita menyelesaikan isu tersebut. Kenapa? Kerana kita akan sentiasa berhadapan dengan cabaran di masa akan datang kerana selagi mana Malaysia ini masyarakatnya berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang budaya, selagi itulah yang akan ada di sana ya anasir-anasir yang cuba untuk melaga-lagakan masyarakat di Malaysia. Itu sebabnya para pelajar yang dikasihi sekalian, kita membincangkan isu ini bukan untuk memomokkan ya insiden-insiden ataupun sejarah hitam yang pernah berlaku dalam negara. Sebaliknya, kita melihat kepada solusi ini untuk kita jadikan sebagai batu jemala ataupun panduan di masa hadapan dalam kita menghadapi cabaran masyarakat pelbagai etnik yang telah pun wujud di dalam negara kita. Itu yang pertamanya. Kemudian kita nak menilai kepentingan jati diri kebangsaan. Ya, sebab apa? Sebab bila kita melihat ya bagaimana untuk mewujudkan jati diri kebangsaan ni, ianya bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ianya juga tidaklah mustahil. Kenapa saya kata tak mudah? Kerana tebalnya ya perasaan ethnicity. Ya, perasaan etnisiti itu apa? Perasaan melihat semula kepada suku kaum ya yang wujud di Malaysia ini. Jadi ianya bukanlah sesuatu yang mudah. Namun begitu, kita berusaha ke arah mewujudkan jati diri kebangsaan. Apa maksud jati diri kebangsaan? Kita melihat fellow citizen kita, kita melihat orang lain itu adalah sebahagian daripada warga negara Malaysia. Yang itu kita nampak dulu. Ya, barulah kita melihat kepada warna kulit. Maknanya dia warna kulit itu datang kemudian. Ya, maknanya kata yang paling penting sekali ni bila kita lihat kepada masyarakat berbilang kaum ni, kita lihat mereka ini sebagai satu warga negara yang kita namakan sebagai warga negara Malaysia. Kenapa saya kata kaum itu datang kemudian? Kaum itu akan relate kepada budaya, amalan, ya pegangan agama yang mana itu adalah hak masing-masing untuk mempertahankan. Ya, baik itu yang kita namakan sebagai jati diri kebangsaan, dan kita juga nak menilai ya kepentingan dan kewujudan semangat kesukarelaan. Ya, jadi apa maksud kesukarelaan di sini? Makna dia, apakah kita ini sudah pun bersedia untuk bekerjasama? Kita dah merdeka 60 tahun dah. Ya, lebih daripada 60 tahun. Maknanya tahun ini, tahun 2022 ini, tahun yang ke-65 kita merdeka. Betul? Ya, jadi untuk itu, sejauh mana ya kita ini sudah pun redha dan rela ya untuk kita sama-sama berkongsi, ya kita sama-sama kata apa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ya kita hati kuman sama dicecah, ya hati gajah sama dilapah. Sejauh mana kita sudah pun bersedia untuk menjadi seorang yang sukarela, ya cuba menjadi seorang yang optimis ya terhadap kewujudan masyarakat pelbagai bangsa yang wujud di Malaysia. Yang jadi simple example saya boleh tunjuk kat sini, macam kita naik public transportation sebagai contohnya lah. Ya, kita melihat kita sebagai orang Melayu, kita melihat di sana ada fellow citizen ataupun hadirnya di sana adanya warga tua ya ataupun warga emas, dan kemudian adanya wanita mengandung sebagai contohnya ataupun mempunyai anak-anak kecil yang bila mereka naik transportation kita sedang duduk sebagai contoh ya. Jadi sekarang ni apakah kita secara sukarela untuk memberikan tempat duduk kita tu kepada warga-warga yang memerlukan ini walaupun berbeza kaum dan juga agama? Sudah pastilah di sana nilai dan kepentingan kesukarelaan itu akan wujud. Itu contoh yang kecil yang saya boleh sebutkan di sini ya. Seterusnya ke arah mewujudkan warga negara yang lebih bertanggungjawab. Itu yang saya katakan tadi ya, bila kita lihat kesusahan orang, kita rasa macam
picit, ya, peha kiri peha kanan juga akan terasa, ya, walaupun kita berbilang bangsa. Sebab apa? Sebab kita nak menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Jadi bila kita melihat, ya, kepada mereka-mereka yang ada di sisi kita, kita akan melihat mereka terlebih dahulu sebagai warga negara, dan kemudian kaum itu akan datang kemudian, ya, dan kemudian kita nak membina hubungan dan interaksi sosial pelbagai etnik berasaskan nilai murni di Malaysia. Ya, jadi kita nak saling memberi salam, ya. Kalau misalnya sesama Islam, kita akan berikan salam, afshis salam, ya, assalamualaikum. Tapi kalau kita jumpa dengan aunty, uncle kita daripada berbilang bangsa, berbilang agama, sudi tak agaknya kita untuk mengucapkan selamat pagi ataupun good morning, hello, hi, how are you, dan sebagainya. Jadi di situlah, ya, bila kita lihat kepada objektif kursus ni, kita nak melahirkan masyarakat yang sentiasa, ya, bersedia untuk melaksanakan positif, ya, di dalam negara kita yang tercinta ini. Sementelahan sejarah tidak lagi boleh ditukar, kita telah pun menjadi satu negara yang mempunyai kepelbagaian bangsa. Jadi apa yang ada di hadapan kita ini kita syukuri dan kita cuba perbaiki daripada masa ke semasa. Ini objektif kursus ini. Para pelajar yang dikasihi sekalian, jadi seterusnya kita akan melihat kepada silibus kursus yang akan kita sama-sama diskusikan sepanjang 14 minggu pembelajaran kita. Baik, yang pertamanya kita akan bercakap berkenaan dengan topik 1, Malaysia, kesepaduan dalam kepelbagaian. Yang keduanya, bab 2, kita akan bercakap berkenaan dengan potret hubungan etnik, bagaimana sebenarnya lahir masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Walaupun saya dah bagi hint, ya, pada pengenalan kursus ini, namun begitu topik ini, ya, tidak kurang menariknya untuk kita perbincangkan nanti. Seterusnya, apa pandangan Islam, ya? Topik 3, apa pandangan Islam terhadap hubungan etnik. Seterusnya, kita akan bercakap berkenaan dengan ekonomi. Sebagaimana saya sebutkan tadi, hati kuman sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Ya, jadi untuk itu limpahan kemakmuran merentasi hubungan etnik di Malaysia. Apakah di sana ada sekatan-sekatan terhadap pemilikan kekayaan, pemilikan harta dan sebagainya? Ini kita akan bincangkan. Seterusnya, kita juga akan bercakap berkenaan dengan perlembagaan persekutuan sebagai tiang seri hubungan etnik. Ya, kenapa kita kata sebagai tiang seri hubungan etnik? Kerana daripada perlembagaan lah, ya, kita tengok kerajaan yang memerintah ini mendapatkan mandat ataupun kuasanya. Mana kata bidang kuasa itu wujud di dalam perlembagaan. Nak katanya bahawa tiada siapa pun yang imun daripada undang-undang, ya, kerana bila kita ada perlembagaan merupakan undang-undang tinggi yang memacu sesebuah negara yang berdaulat. Ya, jadi untuk itu tidak ada sesiapa di kalangan kerajaan ataupun di kalangan orang kayangan, yang imun daripada undang-undang. Begitu juga dengan rakyat jelata ataupun rakyat marahain, yang mana kita juga tertakluk di bawah perlembagaan persekutuan, ya, sebagai undang-undang yang kita patuhi bersama. Seterusnya, kita akan ada permuafakatan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Tak dapat dinafikan, satu ketika dahulu, ya, our forefathers, ya, datuk nenek moyang kita yang berkorban darah, yang berkorban air mata, berkorban peluh dan keringat, yang untuk mendapatkan kemerdekaan, dan ianya bukanlah sesuatu yang mudah. Kerana apa? Kerana prasyarat yang diletakkan oleh Inggeris. Itu sebabnya akhirnya kita bersatu padu, ya, kita mewujudkan coalition, ya, kita mewujudkan perikatan yang mana akhirnya membawa kepada kemerdekaan tanah Melayu, dan ianya bukanlah sesuatu proses yang mudah, ya. Banyak berlakunya perkataan ini segregasi, ya, yang dilaksanakan oleh penjajah terhadap masyarakat di tanah Melayu saat itu. Ya, jadi kita akan masuk kepada topik yang ke-7 nanti, segregasi ke integrasi, bagaimana masyarakat tanah Melayu ini setelah sekian lama, ya, disegregatekan. Ya, apa maksud segregasi ni? Maksud dia dilaksanakan pemerintahan Inggeris ni, penjajah ini, dengan dasar pecah dan perintah. Asalnya masyarakat di tanah Melayu ini boleh berasimilasi, namun begitu dengan kehadiran penjajah akhirnya kita berakomodasi. Ya, mana kata kalau berasimilasi ni umpama macam jalur tikar, ya, saling mengindahkan di antara satu warna dengan satu warna yang lain. Namun begitu apa yang kita ada pada saat ini adalah akomodasi, ya. Walau bagaimanapun dengan akomodasi ini juga kita boleh saling, ya, bertolak ansur, ya, dan itulah menyebabkan daripada segregasi ini tadi, daripada dasar pecah dan perintah ini, kita nak beralih kepada frasa yang kita namakan sebagai integrasi, ya. Kita sama-sama cuba mewujudkan semula, ya,
hubungan itu tadi, hubungan sosial itu tadi, ya, sehingga kita ni boleh diintegratekan, ya, boleh disatukan, ya, walaupun kita ni sedikit berbeza. Ini yang kita akan katakan nanti sebagai unity in diversity, ya, kita nak bersepadu, kesepaduan walaupun dalam kepelbagaian. Nah, itu kita akan bincangkan nanti dalam topik segregasi ke integrasi. Seterusnya kita juga akan bercakap berkenaan dengan pemerkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosial. Saya sangat setuju dengan topik ini kerana para pelajar yang dikasihi sekalian, pendidikanlah merupakan, ya, landasan utama untuk kita menyatu padukan semula rakyat, ya, di bawah satu bumbung, satu kefahaman, satu visi, satu misi, ya, bagaimana untuk kita mewujudkan rakyat, ya, yang mempunyai jati diri kebangsaan walaupun kita berbilang bangsa. Jadi ini adalah topik yang sangat menarik yang saya suka untuk saya suka untuk diskusikan dengan para pelajar yang saya kasihi sekalian. Dan di dalam topik yang ke-9, kita akan bercakap berkenaan dengan pengalaman-pengalaman harian kita, ya, di dalam kita nak mewujudkan kesepaduan hubungan etnik ini, ya. Dan untuk bab yang ke-9 ini kita banyak berbincang di dalam U-Future, platform e-pembelajaran rasmi kita, dan kita akan banyak meletakkan, ya, perbincangan kita di ruangan iDiscuss, ya, di mana di U-Future. Jadi seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian, mari kita melihat kepada penilaian kursus, ya. Jadi untuk kursus CTU 553 ini, ya, sebagaimana yang saya maklumkan lebih awal tadi, ada sedikit perbezaan dari sudut menilai pelajar-pelajarnya, ya. Maka untuk pelajar-pelajar in campus ataupun pelajar-pelajar full time, ya, pelajar-pelajar dalam kampus, mereka ini mempunyai bentuk penilaian yang berbeza sedikit daripada pelajar-pelajar out campus, di mana pelajar out campus ini tugasannya terbahagi kepada 3. Yang pertamanya adalah kertas kerja berkumpulan, ya, markahnya agak banyak, ya, iaitulah 40 markah. Dan kemudiannya kita ada tugasan yang kedua, iaitulah tugasan pembentangan, ya, yang ini nanti bergantung kepada pensyarah ataupun facilitator, sama ada kita boleh laksanakan secara bersemuka ataupun kita boleh buat secara online, secara live, ataupun kita mungkin akan bincangkan sama ada kita boleh buat video in advance, ya, yang mana menggabungkan pembentangan-pembentangan di antara ahli grup tersebut, dan kemudian markah untuk kertas kerja, untuk pembentangan ini adalah sebanyak 20 markah. Namun begitu, pembentangan ni kita nak ambil daripada mana tajuknya? Kita akan ambil daripada tajuk kertas kerja yang telah pun dilaksanakan oleh para pelajar tersebut, ya, kumpulan tersebut. Jadi kita tak nak bebankan pelajar-pelajar out campus, ya. Jadi kertas kerja itulah juga yang kita akan gunakan untuk pembentangan. Jadi markahnya sedikit berbeza kerana pembentangan ini markahnya lebih kepada individuals. Namun begitu tak dinafikan, ya, markahnya juga ada melibatkan teamwork. Jadi para pelajar boleh meneliti ataupun melihat bagaimana rubrik permarkahan, ya, untuk pelaksanaan kertas kerja dan juga pembentangan ini, di mana di dalam info yang telah pun saya kongsikan di dalam platform U-Future, ya, di bahagian ruangan info dan juga rubrik permarkahan, ya. Jadi kalau pelajar nak tahu bagaimana nak dapat 40 markah, bagaimana untuk mendapat 20 markah ini, silalah lihat di dalam info yang telah pun diberikan ataupun dimuat naik di platform U-Future. Dan akhir sekali, tugasan ketiga kita adalah ujian akhir, di mana ujian akhir ini kita akan mempunyai 40 markah. Cumanya disebabkan pandemik sebelum ini, kita melaksanakan ujian akhir kita ini menggunakan platform online, ya. Namun begitu, kita akan maklumkan daripada semasa ke semasa kepada pelajar-pelajar mengikut keperluan semester kerana kita sudah pun berada di post pandemik, ya. Jadi kemungkinan besar kita akan melaksanakan ujian akhir ni secara live online, ataupun kita akan melaksanakannya secara face to face, ataupun masih lagi secara Google Form, ya, yang mana di sana kita akan masukkan soalan-soalan. Jadi ini akan dimaklumkan kepada para pelajar daripada masa ke semasa, bergantung kepada keadaan dan juga arahan yang diberikan oleh ISEPS lah. ISEPS ni apa? Iaitulah unit yang menjaga pelajar-pelajar luar kampus. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sampailah kita kepada slide pembentangan kita yang terakhir, iaitulah senarai rujukan. Ya, jadi di sini kita paparkan beberapa buku penulisan, ya, penulis-penulis yang memang pakar di dalam sejarah Malaysia dan juga hubungan etnik, ya, antaranya Syamsul Amri Baharudin, ya, Idris Abdul Hamid, Muhammad Rizal Yaakob dan juga Abdul Rahman Abdul Aziz, yang mana buku-buku ini boleh menambahkan lagi kefahaman para pelajar di dalam kursus ini.
ya. Cuma kita nak maklumkan kepada para pelajar, ya, buku rujukan utama kita di dalam kita membangunkan silabus kursus hubungan etnik ini adalah buku tulisan Syamsul Amri Baharudin, iaitulah buku Perpaduan, Kesepaduan dan Penyatuan. Yang mana buku ini diterbitkan oleh UKM Press, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan menjadi bahan rujukan utama kita di dalam kita mewujudkan silabus kursus ini. Dan buku-buku ini juga boleh dijadikan sebagai bahan bacaan utama para pelajar, dan buku ini telah pun saya upload, telah pun saya muat naik di dalam platform YouFuture, iaitu buku e-booknya, dan para pelajar bolehlah memuat turun ataupun untuk download sebagai bahan bacaan utama para pelajar. Dan selain daripada itu, tidak terikat hanya dengan buku-buku ini sahaja, bahkan para pelajar juga boleh menggunakan apa-apa penulisan daripada penulis-penulis yang hebat, penulis-penulis yang terkemuka, sama ada ianya berbentuk buku ataupun berbentuk artikel dalam jurnal-jurnal yang berimpak tinggi. Namun begitu, pelajar-pelajar perlu memverifikasi terlebih dahulu. Sebab kita tak mahu pelajar-pelajar merujuk kepada penulis-penulis yang tidak berautoriti, yang kadang-kadang lebih memasukkan auta daripada fakta di dalam penulisan-penulisan mereka. Jadi untuk itu, saya ucapkan selamat maju jaya kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa di dalam kursus yang sama, dan kita akan membincangkan topik lain untuk kita sama-sama mengambil pengajaran dan iktibar dan menambahkan lagi input dan kefahaman kita di dalam kursus hubungan etnik. Sehingga kita berjumpa lagi, until we meet again. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.